أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan peluang, masih diberikan kesempatan pada malam ini sama-sama kita menunaikan kewajipan kita solat maghrib berjamaah, dan kita mengadakan sedikit tazkirah malam ini, malam terakhir kita berada di bulan yang kelima tahun 2014. Esok terbitnya mentari menunjukkan kata kita sudah berada di bulan yang keenam tahun 2014. Muslimi muslimat, masa berlalu begitu cepat. Pejam celik kita dah masuk bulan yang ke-6. Bermakna sudah setengah tahun kita berada di tahun 2014. 6 bulan ini satu masa yang agak lama. Kalau orang tanam sayur, tanam kacang, tanam terong, tanam timun, tanam sawi, tanam apalah, 6 bulan ini sudah boleh kutip hasil. Mungkin dah 2 kali kutip dah. Maka kita pun tanyalah diri kita, 6 bulan di tahun 2014, bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan ilmu kita? Bagaimana kita dengan Allah? Bagaimana kita dengan Rasulullah? Bagaimana kita dengan kewajipan kita? Dan banyak lagi. Kita tanya, kita jawab. Orang lain tak boleh jawab. Bagaimana dengan iman kita? Iman ini dia sentiasa naik dan turun, pasang surut. Kalau iman para nabi, para rasul, naik terus, turunnya tidak. Iman para malaikat statik, dia tak naik, dia tak turun, duduk situlah. Iman kita orang awam ini kadang naik, kadang turun, kadang gemuk, kadang kurus. Kita tanyalah, setakat ini bagaimana dengan iman kita? InsyaAllah saya rasa iman kita semakin baik. Kedua, bagaimana dengan ilmu? Ada pertambahan ataupun tidak? Majlis ilmu ni tuan-tuan di sekitar kita Sungai Petani cukup banyak. Cukup banyak. Tak minta bayar sekupang pun. Mau tidak mau sahaja. Kalau tidak ada program di sini malam ni, tuan-tuan dahagakan ilmu, boleh beransur-ansur, Padang Ketemusu, Bakar Aram, Pengulu Him, Kampung Raja. Banyak di sekitar kita mengadakan majlis ilmu. Ambil kesempatanlah. Kalau ilmu kita tak bertambah langsung, duk macam tu juga, rugilah, amat malang sekali. Samalah dengan benda-benda kebajikan, kita harap kita semakin banyak melakukan kebajikan. Muslimi muslimat, perjalanan kita dalam hidup ini seumpama orang musafir. Orang musafir itu akan sampai ke tempat yang dituju. Samalah dengan kita, langkah kita akan sampai di garis penamat yang bernama kematian. Malam ni ramai ni. Siapa dulu agak-agak malam ni kita tak tahu. Malam ni kita duduk dalam masjid.
Kalau kita keluar, contohlah kita keluar di sana ramai-ramai, kita buat satu barisan panjang. Siapa yang nak duduk depan? Di antara kita ni siapa yang duduk di hadapan? Yang di depan itu dulu akan sampai di garis penamat. Kalau duduk dalam barisan, kita akan tanya agak-agak malam ni siapa dulu duduk di depan. Muslimin muslimat, kita tak boleh kata dia tu lah ustaz sebab dia sudah tua. Tak boleh. Dia ni lah ustaz sebab dia ni tarik penyakit. Tak boleh. Soal tua, soal muda, sihat ataupun sakit bukan syarat untuk balik bertemu Allah. Bila sampai masa yang sakit kadang-kadang tak mati, yang sihat dulu mati. Yang tua tak mati-mati, hak muda dulu mati. Jadi kita kena hati-hati, perjalanan kita akan sampai ke situ. Sebelum sampai, persiapan kita kena buat. Apa persiapannya? Melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat. Saya ni bukan mai selalu di sini. Ya, setahun sekali, setahun dua kali, gitu saja. Kan? Kebetulan malam ni ada free sikit. Kita pun mailah buat tazkirah. Sejak akhir-akhir ini banyak benda-benda pelik berlaku. Timbul macam-macam di akhir zaman ni. Kan? Benda yang dilarang, benda yang diharamkan, orang buat. Apabila sebut benda yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, benda itu kalau buat, dosa lah jawab dia. Yang dilarang itu tinggal dapat pahala. Kalau dibuat kita akan dapat dosa. Tapi timbul hari ini manusia di akhir zaman ini yang itu katanya haram, tapi yang itu dia buat. Dia tahu benda itu haram. Dia tahu haram tapi dia buat. Kita ni mungkin tak lah. Kan? Judi haram. Judi juga. Zina tu haram, berzina juga. Fitnah tu haram, fitnah juga. Riba tu haram, riba juga. Rasuah tu haram, rasuah juga. Dia tahu benda tu haram tapi dia buat. Siapa buat tuan-tuan kita tak tahu. Tapi ini dok berlaku. Sepatutnya kalau itu dilarang, itu benda diharamkan, tinggal. Kalau itu yang disuruh, buat. Jadi terbalik akhir zaman ni. Kalau solat sunat itu sunat saja, solat sunat tu orang pakat buat. Hak wajib itu tak buat pula. Kan? Solat sunat hari raya. Penuh. Buka sejadah di luar tu, buka kapet. Terlampau ramainya manusia mai nak solat sunat hari raya. Solat hari raya itu disebut sunnatan. Usalli sunnatan. Sunat saja. Tak buat tak berdosa. Tapi buatlah, jangan tak buat. Cuma yang wajib itu mesti diutamakan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini wajib. Ini disebut fardu, farda, fardal isya. Tapi di terbalik akhir zaman ini, yang sunat manusia pulun buat, yang wajib diabaikan. Jadi terbalik. Macam zina. Hari ini zina ni tuan-tuan di Malaysia ni parah. Memang parah. Hari ini anak-anak luar nikah, anak-anak yang dibuang selera. Dan saya tengok buang bayi ni. Terbaru saya tangkap gambar satu baby dibuang di atas tiang pagar. Tiang pagar ni berdiri macam ni, dia letak budak tu atas tu. Dia tinggal. Rengga penuh. Ya Allah. Seekor ayam sayang anak, seekor kucing sayang anak, seekor singa sayang anak. Tapi manusia ni Allah bagi akal, bagi nafsu, anak-anak dibuang. Muslimin muslimat. Anak yang dibuang itu biasanya anak luar nikah. Kalau orang yang kahwin, dia ada majlis kahwin, kenduri, bersanding dan sebagainya. Kalau dapat anak, selalunya dia tak buang.
Daripada proses picit perut tu, doktor kata tahniah puan akan menjadi mak. Tahniah encik akan jadi ayah. Tahniah Pak Long nak jadi tok wan ni. Seronok. Balik seronok, duk cek perut tiap-tiap bulan, beli persiapan bakulnya, botol susunya, kain lampin. Seronok pasal nak dapat anak. Ni hak menikah ni. Hak tak menikah ni biasanya dapat depa buat. Kenapa jadi macam ni? Zina berleluasa. Zina itu haram. Tapi hak haram tu manusia pi buat. Hari ni zina di Malaysia tuan-tuan parah. Teruk. Dulu zina berlaku di negeri lain. Contoh, orang-orang Kedah kata Allah berlaku di negara depa bukan negara kita. Sombong. Masuk pula ke negeri kita, orang Sungai Petani kata Allah zina berlaku di Alostar bukan di sini. Boleh act lagi lah. Sampai Sungai Petani, orang Sungai Petani kata Allah berlaku di taman depa bukan taman kita. Sombong. Masuk taman kita, Allah lorong depa bukan lorong kita. Sombong. Masuk lorong kita, Allah rumah depa bukan rumah kita. Last kali masuk dalam rumah sendiri. Hari ini kita tidak miskin cerita bapa berzina dengan anak perempuan. Selerak dah. Adik-beradik laki-laki berzina dengan adik-beradik perempuan. Tahun lepas dalam siri Tazkirah Ramadan. Dia telefon, ustaz pergi tazkirah, tolong war-warkan siapa nak baby. Siapa nak baby? Telefon saya. Nah, saya kata apa cerita ni? Dua beradik berzina. Abang tingkatan 5, adik tingkatan 4. Mereka berzina dua beradik sampai mengandung, beranak. Mereka nak buang budak ni, tapi saya ambil ustaz. Siapa nak? Saya nak buka mulut di masjid pun malu. Pasal anak ni anak zina. Anak ni anak luar nikah. Tapi budak ni tidak berdosa. Yang berdosa tu mak bapak dia. Belum sempat saya war-warkan dalam siri Tazkirah Ramadan, dia telefon, ustaz tak payah war-warkan, budak ni dah ada orang ambil dah. Sepasang suami isteri menikah 20 tahun, cikgu tak dapat anak, ambil budak tu. Ini zina semakin parah. Apa faktor yang jadi macam ni? Tuan-tuan, banyak. Internet. Satu kampung majoriti Melayu, Cina sekok pun tak ada, Hindu sekok pun tak ada. Di kampung itu tiba-tiba muncul cyber cafe, CC. Hak bangsa kita ni pergi buka cyber cafe, kedai internet. Yang nak lingkup itu bangsa kita lah. Asalnya cyber cafe ni baik, kita pergi nak cari maklumat, nak buat assignment, nak buat apa, cari bahan-bahan kita belajar. Tapi budak-budak masuk 1 jam RM2. Mula-mula tengok game, tengok kartun, tapi tidak ada pemantauan, dilepas. Akhirnya mereka melayari blog-blog laman web yang tidak baik. Duduk di sini. Mereka tengok gambar tak baik, simpan di sini. Di internet, cyber cafe, dalam handphone budak-budak lah pun tuan-tuan tengok. Dengan CD lucahnya, videonya, dengan majalahnya, dengan channel TV-nya, dengan pergaulan bebasnya hari ini, dia menjurus kepada zina. Di kita nak sekat tak boleh dah. Di kampung ni bila naik ada cyber cafe, budak-budak sekolah rendah sampai peringkat mereka curi duit tabung adik-adik. Mereka pergi belah tabung adik, dapat RM2, duduk 1 jam dalam cyber cafe tu. Dia jadi gila belaka dah. Yang buat kerja ni bangsa kita sendiri. Yang nak musnah pun anak-anak bangsa sendiri. Sepatutnya bila berlaku macam ni, siapa kena main peranan? Orang masjid. Kedua ialah PIBG. Nombor 3 JKK. Kena main peranan nasihat. Tak payahlah buka cyber cafe di kampung ni. Merebok habis dah budak-budak sampai jadi kelang kabut dah. Jadi dia gila masuk cyber cafe. Inilah menjurus kepada tu. Tuan-tuan, bagaimana nak selesai isu ni? Zina makin hari makin teruk. Benda ni jelas haram,
Tapi orang duk buat. Bagaimana nak sekat benda ni? Tak ada cara. Selagi hukum Allah tidak ditegakkan. Kalau zina ni hari ni denda 250. 250 sekali zina, orang gaji 1000 boleh berzina 4 kali sebulan. 4 kali sebulan. 1000 ni tuan-tuan bukan banyak. 1000 ini bawah paras kemiskinan. Miskin. Jadi kalau takat 250, dia pun senyum. Boleh berzina 4 kali sebulan. Zina tak akan selesai. Kecuali hukum Allah kita tegakkan. Allah buat manusia bukan buat saja. Allah bekalkan 4 aturan hidup. Ini cara hidup kamu. Begini, 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 baru selamat. Tapi bila kita meninggalkan Allah, meninggalkan hak Allah Ta'ala bagi, maka kita akan jadi cacah merbah. Tak payahlah duduk di hotel 2 minggu, kita perah kepala otak. Semua berkumpul perah. Macam mana kita nak hapuskan zina? Tak akan selesai. Buat apa nak susah payah? Allah sediakan bekalan ni dia ni. Tengok. Muslimin muslimat. Sama juga dengan benda-benda misalnya kata pembaziran. Membazir ini tuan-tuan jelas tahu, jelas. Innal mubazzirina kanu ikhwanasyayatin. Membazir itu adik-beradik syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jadi di situ kuncinya tak boleh membazir. Tapi tengoklah pembaziran berlaku berbagai-bagai keadaan. Tuan tengok tempat kenduri cukup. Tempat kenduri itu hari ni berapa kenduri saya pergi. Makan tak habis dalam plastik hitam tu, setengah plastik. Lauknya, nasinya, ulamnya, sayurnya tak habis. Buang, keng buang. Dah kalau kamu tu kenyang, kenduri dah 5 kali, 5 tempat dah. Tempat yang ke-6 itu kenyang perut, tak sudah ambil lah. Ni bos saya ni yang ke-6 dah ni, nampak gaya tak boleh makan dah. Kenyang dah. Kenduri ni tuan-tuan bukan syarat kena makan. Kenduri bukan syarat makan. Syaratnya hadir. Hadir, jumpa tuan rumah, salam, ucap tahniah. Tapi kalau rasa nak makan, makan. Tak mau, tak ada masalah. Kalau dah kenyang macam mana pun, kalau nak ambil sikit sudahlah. Kan, saya tengok-tengok tu dia berselerok sisa-sisa makanan dengan nasinya, dengan lauk. Ini pembaziran. Bila benda ni nak selesai ni? Tuan rumah teruk buat belanja, buang belanja, masak semua. Yang mai tengok. Ini membazir. Kan? Di beberapa sekolah. Pengalaman saya lah kan. Saya ni tuan-tuan ceramah ni sekolah ni, kalau Sungai Petani hampir semua sekolah saya sudah ceramah. Start daripada belah sana. Bukit Kecil, Patan Merdeka, Seri Kuala, Haji Kudung, Kota Kuala Muda, Rantau Panjang, Tikam Batu, Berapik, balik sini, Bakar Arang, Tuku Semair, mai sini, menengah-menengah, Pakulaja semua. Di antara sekolah-sekolah ini sudah bertindih-tindih. Mak Jiwa, 4-5 kali dah, malam pompi, siang pompi, Ibrahim Rendah, Ibrahim Menengah. Yang tak ceramah lagi, Saraswati. Belum. Ni. Apa lagan apa ni? Belum lagi. Tapi yang terakhir sekolah saya terkejut, panggil saya Syimin. Syimin 3-4 kali dah kita pergi. Sebab ada budak Islam. Banyak sekolah kita pergi ceramah, tuan-tuan tengok. Bila lepas ceramah, cikgu dia kata, Ustaz sila jemput ke kantin, kita basah-basah tekak sikit. Kita kata cantik lah. Masuk kantin ini, atas meja tu berselerak. Tak apalah selerak, tak apa. Masuk kantin tu, masuk belah dalam tu tempat cikgu-cikgu. Tempat budak tu tak apalah. Tempat cikgu-cikgu, tengok pinggan. Selerak bekas cikgu makan. Hak tinggal nasi tak habis, lauk tak habis, ayak tak habis. Allah, saya tengok. Ikan temenu ambil sikit sebelah, tolak tepi. Ayam masih banyak lagi isi, tolak tepi. Kan, sambal sotongnya tak habis. Saya tengok, saya boleh golek kepala, ya Allah, mewah mereka ni sampai begitu membazir. Nak kata tak cerdik cikgu, tak sahabat cikgu sekolah mana, sahabat kata cikgu sudah. Kan,
Cuba kita bayangkan ini satu pembaziran satu. Kita renungkan bagaimana saudara Islam kita di Palestin, di Myanmar, di Rohingya, semua ni tuan-tuan mati kebuluran. Belah-belah Afrika nu, sebelah Habsyah mana nu, Ethiopia tu, depa mati sebab tak ada makanan. Kita mati sebab mewah makanan. Saya tengok-tengok hati saya kata ni cikgu ni. Cikgu bukan orang bodoh-bodoh lah, jadi bodoh-bodoh tak boleh jadi cikgu. Tengok membazir. Ini. Membazir ni tuan-tuan dia bukan makanan saja, membazir makanan iya, minuman iya, masa pun. Masa juga banyak orang membazir. Dalam perjalanan ke masjid, maghrib tu orang duk minum selerak di warung. Di warung tu orang duk minum, duk makan, baru nak order. Maghrib ni masa dia pendek tu. Masa dia pendek, tapi masih bawa family. Maghrib itu penuh warung-warung. Familynya pakai tudungnya, baju kurungnya, cantik comel. Tapi time maghrib, dia habiskan masa di warung. Masya Allah, tabarakallah. Dari segi moralnya, kita kata time maghrib ni tak apa comel. Sebab masa dia pendek. Kan? Tapi tengok, ramai membazir masa, lepok. Muslimin muslimat, kalau kita tengok, banyak benda Allah Ta'ala bagi pada manusia, dia tidak sama. Allah bagi wajah kita, muka kita. Malam ni tak sama ni. Perhatilah tengok, sama tak muka kita? Tak sama. Allah bagi muka kita tak sama. Allah bagi ilmu tak sama. Allah bagi harta kita tak sama. Allah bagi suara kita tak sama. Tuan-tuan buka radio 3 Kedah pukul 2 petang. Dengar orang ceramah. Oh, ni Syekh Faisal Haji Omar. Tahu dah suara dia lagu ni. Esok buka-buka, oh ini Syamsuri. Esok buka, oh ini Ustaz Mak Isa. Esok buka-buka lagi, oh ini Ustaz Amir Tahir. Suara tak sama. Buka radio klasik nasional, dengar-dengar, oh ini P. Ramlee. Suara dia tak sama. Saat lagi nak, oh ini Ahmad Jais. Saya buka, oh ini Jamal Abdillah. Allah bagi suara tak sama. Suaranya, mukanya, ilmunya tak sama. Yang sama satu ya, Allah bagi masa. Semua kita layak dapat 24 jam sehari semalam. Hatta kamu Perdana Menteri pun tidak ada Allah kata kamu PM kamu dapat 30 jam. Sebab kamu sibuk, kerja kamu banyak. Tak. Semua dapat 24 jam. Pandai-pandailah kamu gunakan masa itu dan jangan melakukan pembaziran. Kita ni tuan-tuan tak membazir, tapi ada orang duk membazir. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan masa tak cukup. Saya pukul 4.30 bangun pagi. Dah lah tahajud sikit, sunat taubat ke. Menunggu subuh boleh buat apa yang patut. Lepas solat subuh kemah-kemah 6.30 keluar rumah dah saya. Pergi tempat kerja. Jam 7 suku tepat saya mula baca Yasin satu sekolah. Satu sekolah semua baca Yasin dalam dewan. Ni tahun kedua dah saya start buat. Murid-murid akan mai awal baca. Barakah lah tengok dengan akhlak budak berubah. Prestasi belajaran pun baik. Suasana nampak seronok. 7 suku, 7.40 habis. Jam 3 biasanya saya boleh balik dah. Sampai rumah jam 3.30. Rehat saat makan gini-gini. Pukul 5 saya sudah keluar rumah, pergi mengajak rumah orang kampung. Kadang-kadang tak pergi mengajak, pukul 5 dah start co-curriculum, mai sekolah pula, latih sokan lah, takraw lah apanya. Betul tak? 6.30 balik, pukul 7 keluar rumah pula pergi masjid. Jam 10, 10.30 balik sampai rumah pukul 11, mata kita dah layu dah. TV tak ada tengok. Tengok TV, TV tengok kita. Tidur. Esok macam betul lah. Tak ada lah kata masa tak ada. Tapi ada manusia masa dia berlungguk, berlebihan. Tak reti nak buat apa. Tu berlaku tu pembaziran. Lepak sana sini. Ini masa. Termasuk membazir wang. Minta maaf lah tuan-tuan. Saya pada saya lah.
Pembaziran wang ini pun maknanya kita meletak sesuatu tak kena pada tempat. Kan? Saya kata saya, tuan-tuan tak kata. Saya lah kata. Saya. Beli beruk tu 2 ekor 25 juta. Tak membazir ke? Saya katalah membazir. Tuan-tuan tak kata. 25 juta ni banyak, bukan 5 juta. 25 juta ni kalau bagi kat masjid, berapa masjid boleh siap? Bumbung bocor. Tengok masjid Batu Dua dekat maktab tu. Sedih tengok. Bila hujan saja tuan-tuan hari Jumaat, baldi ni keluar. Terabak baldi ni. Pakat lari habis cari penjuru-penjuru. Bocor lah, ya Allah. Repair apa kali repair dah sekali, tak ada modal. Tu. Coba bagi mereka ni, buat elok-elok, buang belanja sikit. Hari ni keluar berita kata menatang tu sampai dah 25 juta, tak campur lagi tu rumah dia tu harga dalam puluh-puluh juta tu, dia punya kos makan, dia punya ekor semua tu. Rumah menatang ni tuan-tuan lebih canggih daripada rumah manusia. Hari ni sampai esok keluar berita, satu keluarga di Kuala Lumpur sudah 10 tahun duduk bawah jambatan. Bawah jambatan tu, malam buka kotak kat tidur, siang lipat-lipat kotak bertebaran cari rezeki. Macam di Indonesia lah gaya macam tu. Pasal apa ni? Pasal miskin. Miskin. Tapi kita telah membazirkan wang dengan beli beruk ni 25 juta. Saya melihat di sudut itu, saya dalam sembang dengan sahabat-sahabat, kita kata apa? Kita akan tunggu apa kata Majlis Fatwa Kebangsaan. Adakah ini membazir ataupun tidak? Tapi majlis fatwa tak kata apa. Pasal takut. Pasal apa? Takut pendek umur. Senyap. Pada saya membazir. Kita belajar dalam Islam, dia panggil fiqh awlawiyat. Fiqh keutamaan. Esok Qardawi tu buat tebal tu, fiqh keutamaan itu maknanya kita belajar hak mana didahulukan. Hak penting-penting itu awlawiyat, dahulukan. Kan? Kalau memang benda tu perlu, utamakan hak tu dulu. Jadi dalam isu pembaziran wang pun berlaku juga. Jadi muslimin-muslimat, ini keadaannya. Baik. Itu satu bab. Yang kedua, tazkirah ni tak ada tajuk lah, tak ada kitab. Ada seorang ustaz dalam YouTube. Tuan-tuan, hari ni ustaznya berselerak, tapi tok guru makin tak ada. Tok guru di Kedah ni makin tak ada. Tinggal tok guru Haji Saleh pun tua dah tak larat. Tok guru makin tak ada. Ustaz berlambak. Nak lahirkan tok guru bukan senang. Jadi ustaz ni pula dah. Ustaz ni dia mempertikaikan pula satu surah Al-Fatihah. Dia pertikaikan macam mana? Dia kata, kenapalah orang Melayu kita ni tak pandai berubah? Daripada dia kecil-kecil dulu sampai hari ni jadi ustaz, asal dengar berita ada orang mati, yang terbit di mulut Al-Fatihah. Daripada dulu sampai hari ni asal dengar cerita orang mati Al-Fatihah. Bila nak berubah ni? Bila nak berubah ni daripada dulu? Apa salah dia kata bila dengar berita orang mati? Al-Baqarah. Jenuh kita tuan-tuan. Tuan-tuan ingat ada Al-Baqarah? Ni tak berubah langsung. Mai satu pengumuman di masjid. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, ini satu pengumuman. Ni nak beritahu JKK kampung saya baru mati malam tadi. Al-Fatihah. Asal dengar orang mati, Al-Fatihah. Berubahlah sikit. Sebutlah Al-Imran ko, Al-Taubah ko, Al-Ankabut ko, Al-Syu'ara ko, Al-Qasas ko, Al-Sajadah ko. Daripada dulu, Al-Fatihah. Bila nak berubah. Yang piduk kecil hati tu, pasal apa piduk pertikai Al-Fatihah tu? Muslimin-muslimat, Al-Fatihah ni tuan-tuan ingat lekeh ke? Ini disebut Ummul Kitab, Ummul Quran. Quran 30 juzuk, 114 surah terkandung dalam suratul Fatihah.
Suratul Fatihah itu terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengaji sampai ke situ kita jumpalah. Bismillah itu pula duduk dalam huruf ba. Ba, bi, kana, makana. Tu dia panjang tu. Jadi apa kita nak petikai, tuan-tuan, saya melihat Al-Fatihah ni comel dah. Molek benar dah lah. Kan? Satu-satu surah yang saya rasa semua orang boleh baca Al-Fatihah. Coba kita kata ni ada kematian ni, kita sebut Al-Baqarah. Mampu kita. Tuan-tuan, Al-Baqarah ni surah antara terpanjang, 280 lebih ayat. Siapa ingat? Alif Lam Mim zalikal kitabul, tu ingatlah. Tu, tak kata Al-Baqarah. Dengar kata orang mati, kita baca ini ada kematian ini kita boleh sebut Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzi itu. Pun tak ingat. Surah yang saya rasa semua orang boleh baca Al-Fatihah. Jadi comel dah kita kata, tuan-tuan, mari kita baca Al-Fatihah arwah ini sebab orang semua boleh baca. Kalau ada orang tak erti baca Al-Fatihah, maknanya teruklah dia ni orang yang tak semayang. Kalau semayang dia kena baca Fatihah. Kalau Fatihah pun tak erti, hang tak semayanglah. Jadi dia petikan. Memanglah tuan-tuan, kita ni nak kena berubah. Maksud dia tu bila nak berubah betul. Kita kena berubah. Tapi tentang Al-Fatihah tu saya rasa molek dah lah. Kan? Di mana-mana pun kita tengok Al-Fatihah. Kita menghadiahkan suratul Fatihah. Jadi memanglah kalau dengar berita kematian nombor 1, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berkata mai sama-sama kita hadiah seorang sekali. Jadi tak perlulah kata Al-Baqarah, Ali Imran panjang, siapa nak ingat. Jadi Al-Fatihah tu comel dah. Baik. Itu berubah. Yang nak berubah ni dari segi, dari bentuk yang lain tu ada. Dari satu segi yang lain memang kita kena berubah. Takkan nak duk takut lama. Dulu di Bakar Arang, Masjid Bakar Arang, Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Saya mengajak sana lama tuan-tuan. Daripada arwah tu imam tua dulu Pak Usop. Lama Pak Usop meninggal. Naik imam Cikgu Majid. Lama tu Cikgu Majid meninggal. Naik Mak Nizam. Ini belum meninggal, ini muda. Daripada dulu saya baca khutbah, saya tengok bila hari Jumaat yang ada di Masjid Berlonggu apa dia? Pisang. Pisang. Jumaat pisang. Pisang tiap-tiap kali Jumaat. Ni saya kata cantiklah kalau berubah. Apa ni pisang? Pisang. Anak lulus UPSR pisang. Anak masuk PMR lulus pisang. Anak naik tingkatan 5 SPM pisang. Anak masuk matrikulasi pisang. Anak masuk universiti pisang. Anak convocation pisang. Anak dapat kerja pisang. Anak menikah pisang. Dapat menantu pisang. Dapat cucu pisang. Tak ada perubahan langsung. Tu betul. Berubahlah sekali-sekala bawa apple ke masjid, bawa limau ke, bawa anggur ke, kan. Ni duk pisang. Jadi masa saya baca khutbah, dia perlu letak penjuru belah kanan. Pisang. Masa baca khutbah itu dia pun duk lawan makan pisang. Ngap. Buka ngap. Penuh ni. Macam orang lapar tak makan sebulan, penuh. Saya pun kata, kalau bawa pisang gantung di pokok, dalam khutbah saya tegur, nak kenurilah, tak berubah langsung ni pisang, biarlah pisang pun pisang lah. Jangan letak di masjid, jangan letak dalam masjid. Pisang itu gantung di pokok. Beruk-beruk ni dia makan pisang di pokok, bukan di masjid. Tu dia dan jegir kita. Dia kata cengeng ustaz ni, dia kata kita beruk. Saya tak kata siapa, saya kata beruk monyet ni kalau makan pisang di pokok tu gantung. Jangan tak dalam masjid. Sampai orang baca khutbah pun mengadap pisang lagi. Lepas tu marah depa kat saya. Dia marah pi ya.
Kan? Tu nak tunggu orang tegur. Orang tak tegur, saya tak biar aku tegur lah. Saya tak kira, kadang-kadang saya tak panggil tak apa dah. Tapi saya perlu tak panggil lagi. Ada satu masjid pula, bila nak baca khutbah, dia duduk main di luar. Duduk di pondok motor, basikal semua. Bila habis khutbah dia masuk. Tu bukan nak tegur juga. Kan? Tu boleh berubah lah. Ni asyik pisang. Kalau bawa pisang tak salah, tapi jangan letak di masjid, tak di luar sikit. Dan yang makan pisang tu janganlah sampai orang khutbah pun duduk lawan pakai pisang lagi. Jadi dia macam tu. Baik tuan-tuan. Baik, sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Rejab berlalu. Rejab itu terkenal dengan malam 27, Isra wal Mi'raj. Sya'ban ini bulan terkenal dengan malam nisfu, malam 15. Budaya kita di sini ialah baca Yasin 3 kali. Hukum baca Yasin ini tuan-tuan tidak wajib. Tidak wajib. Tak baca pun tak berdosa. Tapi kalau ada masa, bacalah. Kerja di perai tu, balik lambat sampai rumah sini Sungai Petani pukul 10. Orang selesai baca Yasin. Yasin malam nisfu baca lepas solat maghrib 3 kali. Dia jam di jambatan manakah, balik-balik sampai pukul 10. Malam tu tak boleh lena. Ya Allah, ampunkanlah aku tak ada baca Yasin, ya Allah, berdosa. Pula dah mai kok mana cerita ni. Tidaklah berdosa, tidak wajib. Tapi kalau ada lapang masa, baca. Membaca Yasin maknanya baca Quran. Baca Quran kita dapat pahala. Jangan duk silap lah. Allah, malam tadi tak boleh lena, berdosa lah aku tak. Tidaklah gitu. Dan Nabi pernah didatangi Jibril. Jibril kata, ya Muhammad, angkat kepalamu. Malam ini malam nisfu, Jibril kata. Malam ini pintu-pintu rahmat Allah Ta'ala buka. Berdoa, minta ampun dengan Allah. Kita boleh buat. Cuma disebut, dia kata malam nisfu itu ada beberapa golongan manusia Allah tidak akan ampunkan dosa dia. Siapakah mereka itu? Harap kita tak terlibat. Nombor 1, ahli nujum. Ini tukang tilik ahli nujum ni. Jangan nak jadi kerjanya. Ahli nujum ataupun yang suka meramal-ramal ini. Ini tidak dibenarkan. Yang kedua, orang yang kekal hidup dengan berzina. Zina ni dia telajak, dia kena taubat kepada Allah, tapi dia kekal terus sampai tak berubah langsung. Orang macam ni tuan-tuan, Allah tak ampun dia malam nisfu. Jenuhlah. Ni disebut. Yang ketiga ialah orang-orang kekal dalam minum arak. Ya. Arak ni dosa besar lah. Kan? Dilarang minum arak. Dalam maqasidus syariah disebut hifzul aqli, nak jaga akal. Kalau mabuk ni tuan-tuan, habis lah. Dia tak kira dah siapa, kira dunia ni ana yang punya, fly to the sky, terbang ke udara. Tu sebab orang mabuk tuan-tuan, dia tak erti jaga diri. Dia kencing tepi jalan, dia kencing di kereta, dia menjerit-jerit, dia melompat-lompat, terhegeh-hegeh. Saya tahulah, saya biasa buat operasi benda ni dengan pejabat agama. Tengok orang mabuk, tak ada harga diri, malu tengok kencing di kereta ni tak. Lepas tu rebah tergolek, mulut berbuih-buih. Kalau macam ni saya tengok, kalau itulah contoh pak menakan saya, taubat saya tak mengaku. Kira tak kenal sudahlah. Arak ini dilarang walaupun nak buat ubat. Masa zaman Rasulullah dulu, ada beberapa orang Arab Badui ni, dia masuk Islam. Dia duduk di pergunungan, orang ulu. Mai di Madinah, duduk di Madinah, cuaca Madinah tu tak sesuai dengan depa, demam. Demam, jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kami dululah, kalau dalam agama kami dulu, bila demam macam ni, ubatnya arak. Maka izinkan kami minum seorang secawan, boleh tak nak buat ubat? Nabi kata tak boleh. Diputuskan haram. Quran sebut jelas kan? Innamal khamru, arak itu di hujungnya Allah Ta'ala kata rijsun, najis, min amali syaitan, kerja syaitan, fajtanibuh, tinggal.
Tapi Nabi kata kalau kamu nak juga sihat, tak perlu minum arak. Kamu boleh pergi tempat unta, pengembala unta, minta seorang secawan air kencing unta. Minta air kencing unta, minum. Nabi sanggup relakan dia minum kencing unta, tapi arak Nabi tak bagi. Betapa dilarangnya arak tu. Dia pergi, pengembala ni mengembala unta zakat. Dia kata, Rasulullah suruh kami mai minta seorang secawan kencing unta. Kami ni demam. Adakah nak boleh? Pengembala unta kata bukan secawan, sebaldi pun boleh. Tak ada orang minum pun. Dia minum kencing unta, tuan-tuan berpeluh. Kebah, sihat. Sihat. Tapi arak Nabi tak bagi. Ini larangan, kan? Dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu, kan? Perjalanan Nabi daripada Mekah tu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu jauh. Kan Arab dulu berjalan 3 bulan pergi balik. Nabi boleh pergi 1 malam. Perjalanan yang jauh itu baginda Nabi tengok banyak benda. Dan Nabi singgah di 5 tempat. 1 di Madian. Kedua di Bukit Tursina. Nombor 3 di Baitul Laham, tempat lahir Nabi Isa. Nombor 4 di Taibah. Tuan-tuan tahu Taibah? Taibah ni Madinah hari ni. Kan masa tu dia belum maju lagi. Masa singgah solat tu Jibril kata, ya Muhammad, sinilah tempat kamu nak hijrah nanti. Kan tuan-tuan dengar lagu Habib As-Saghah tu. Hak malam cinta Rasul duk menasyid tu. Ada lagu tu. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayyana ishtiqna li. Tu lagu tu. Wal hawa nadana. Dia menceritakan tu Taibah. Dan kelima Nabi singgah di Baitul Maqdis. Kan? Perjalanan yang memenatkan itu sampai peringkat Jibril menghidangkan Nabi dengan 2 gelas minuman. Ya Muhammad, penat ni malam ni berjalan jauh, mari kita minum dulu. Tak 2 cawan. 1 cawan berisi susu. 1 cawan berisi khamar. Khamar tu arak lah. Tak. Kata Nabi SAW, wahai Jibril, dalam 2 gelas ini aku nak minum yang mana? Jibril kata, ya Muhammad, minumlah hak mana-mana pun. Ambil 1, hak mana-mana pun tak apa. 1 susu, 1 arak, ambil hak mana-mana pun tak apa. Jibril seperti nak uji Nabi, nak tengok hebat tak Muhammad ni. Nak ambil yang mana ni, susu dengan arak ni. Nabi, tuan-tuan, pilihan Allah, bukan YB. YB pilihan manusia. Manusia selalu buat silap. Tapi Allah tak pernah buat silap. Nabi ambil susu. Tu sifat patonah, cerdik, bijaksana. Ambil susu, Nabi minum. Bila habis Nabi minum, letak cawan di situ, Jibril memuji-muji Rasulullah. Jibril kata, saddaqta ya Muhammad, hebat kamu Muhammad, pandai kamu, tepat pilihanmu. Kenapa? Untung kamu minum susu malam ni. Kalau arak tu kamu minum, umat kamu mabuk semua sekali. Habis mabuk. Ustaz mabuk, Tok Imam mabuk, Tok Qadi mabuk, Mufti mabuk, Ustazah mabuk. Habis mabuk. JKK lagi lah. Pasal apa? Awak ni pakat minum arak mabuk ni. Kami ikut sunnah. Sunnah apa? Kan malam tu Nabi minum arak. Kami pun minum jugalah. Tu. Tapi Nabi tak minum. Dalam Nabi duk minum susu tu pun tuan-tuan, umat Nabi hari ni berselera. Masih ramai. Ni dia mengekalkan minum arak tak berhenti-henti, Allah tak ampunkan dosa dia. Dulu tuan-tuan, dulu ramai sahabat-sahabat kita di Sungai Petani ni kerja askar. Depa dihantar ke Somalia. Ni di bawah panji PBB. Ramai. Bila pergi ke Somalia ni, bila balik-balik duit banyak. Sono ada 6 bulan, ada setahun. Bila jumpa dengan saya, kita cerita bab ni.
bab kata minum arak ni. Dia kata, Ustaz, kami dulu masa duduk di Somalia, setiap hari Minggu kami pergi shopping di Nairobi, satu bandar di sana. Kami pergilah seronok. Di sana murah, Ustaz. Arak ni satu botol ni kupang-kupang saja. RM1 ke atas tak ada kupang-kupang. Murah. Ada duit daripada kecil. Murah, Ustaz. Banyaklah, Ustaz, di sana. Tu nah. Dah tu kami balas, Ustaz. Balas, Ustaz. Kami hentam cukup-cukup. Puas kami, Ustaz, di sana. Kami kira tibai. Apa? Dah depa tibai, kami tibai jugalah. Senang aja. Ni kami balik-balik ni duk main masjid, dengar orang ceramah, tazkirah ni, kami dengar cerita ni teruk juga orang minum arak ni, Ustaz. Tu kami ni nak minta ampun, nak taubat, ada ke Allah nak terima, Ustaz? Saya kata Allah Ta'ala tetap akan terima taubat dengan syarat nombor 1, berhenti. Berhenti, menyesal, tak akan buat lagi. Kami tak buat dah, Ustaz, kami tak mau dah. Nasib baiklah kami tak mati di sana hari itu. Kalau mati kena tembok neraka dah kami, Ustaz. Ni, dia berhenti, dia taubat. Hari ni dah jadi orang masjid ramai dah. Dengan pakai serbannya, pakai kepiah putih, jubah mai duk mengaji. Dia sudah balik ke pangkal jalan. Kami dululah. Allah terima. Innahu kana tawwaba. Ya. Dalam Nabi duk minum susu tu pun berselera lagi. Siapa tak tahu. Saya banyak pengalaman lah dalam bab arak ni. Masa duduk Sabah lagi teruk. Sabah ni tak saya ceritalah pasal depa tu ketinggalan. Depa maju di segi lain. Depa membangun tapi tidak membangun bersama Islam. Saya pernah dijemput sekali di Kuala Lumpur dalam siri Tazkirah Ramadan. Buka puasa di hotel. Hari ini tuan-tuan buka puasa di hotel ni perkara biasa. Tidak pelik dah. Kita di sini pun tengok Seri Malaysia penuh petang-petang ni. Kan? Abang Zul kata Seri Malaysia tu, Ustaz Zul bila nak main buka di sini? Mainlah. Saya tak nantilah tuan bagi reda sikit. Agak-agak 20 ke atas tu reda sikit kita main. Main 20 ke atas lagu ni juga. Bawa emok, biasa. Restoran nasi kandar penuh, biasa. Tak pelik lah. Dan hari ni alhamdulillah duit ada. Jadi dalam minum buka di hotel, jadi Ustaz 10 meja ni Ustaz kita lah. Ustaz kami semua ni. Baik. Tepi-tepi ni depa lah. Depa tu tak tahu siapa lah. Bengi individu semua main. Jadi sebelah-sebelah kita tu tengok ada satu meja tuan-tuan siap dengan arak. Dalam meja. Kita ni bukan pakar tapi kita kenal botol arak. Dan kita bau kita tahu. Depa duk tunggu. Awak tak minum, tunggu orang bang. Tunggu orang bang. Kata pasal apa ni bos? Allah Ustaz. Depa ni biasa Ustaz, segan nak cerita. Sudah masuk azan, hotel tu ketuk tong 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 tong. Pasanglah azan tu. Dia tuang dalam gelas yang ada ais ketul tu, baru dia minum. Sebelum minum, Allahumma laka samtu wa bika amantu, pula dah. Bi rahmatika ya arhamar rahimi, minum. Habis satu gelas letak-letak, alhamdulillah, lega. Hilang dahaga konon. Tapi awak, saya kata kesian dia pun ni, tak faham kok, tak mengaji kok, tak ada didikan agama kau, tak tahulah. Tu saya golek kepala saya kata masya-Allah, kesian dia pun ni. Tu sampai bila tu? Bila nak sedar tak tahu. Kalau tak main mengaji, tak main masjid, tak dengar ceramah-ceramah, tak ada lah. Masuk kereta, tolak CD, kuch tahir. Kok nak tolak-tolak Azhar Idrus ke, kan? Ustaz Don ke, kan? Bila nak dapat hidayah? Buku agama tak baca, kita agama tak baca, ceramah agama tak dengar, dia lambat. Hanya kita main dengar dengan ni, masih lagi. Baik. Kemudian orang-orang yang durhaka pada ibu bapa. Tuan-tuan macam saya lah. Kalau panjang umur, kita semua akan jadi orang tua-tua. Kalau Allah panjang umur, kita akan jadi orang tua.
Orang tua-tua ni tuan-tuan dia mudah kecil hati. Kecil hati. Ma fil aba fil abna, macam mana kamu dengan mak bapak kamu, macam itulah anak-anak kamu buat pada kamu nanti. Jaga baik-baik. Buah atas luruh di bawah, dia tak pergi jauh. Buah Sungai Petani dia tak luruh, dia lustak tu, dia luruh Sungai Petani juga. Dia buat gambaran buah tu luruh tepi tu. Maknanya anak-anak duk tengok kita. Macam mana kita dengan mak pak kita, macam itulah. Muslim muslimat. Takut kita kan neraka. Jadi hari ini isu hari ini ialah anak-anak kuat neraka pada mak bapak. Orang tua-tua ni dia mudah terasa tau. Kalau kita kawan kita panggil, kita boleh kata oi oi. Kita pun oi oi. Kalau mak kita panggil boleh tak? Mak kita panggil mak oi oi. Sama-sama kita okey. Orang tua-tua mudah kecil hati. Misal kata kita sembang dengan kawan kita di kedai kopi, dia cerita, malam ni keputusan di Teluk Intan gini ni. Aku rasa lah gini kita tak kepala bapuk hang lah, mana ada, gelak saja. Kepala otak hang mana ada, mana tak apa. Kalau sembang dengan mak kita, ayah kita, mak kita, hoi kepala otak hang ada kan. Mak kita rasa apa? Aduh, dia kata anak aku dipikata lagu tu. Ayah kita kata, ayah kepala otak hang ada ke pula. Dia kecil hati. Orang tua-tua mudah terasa. Sama dengan kita nak jadi orang tua ni. Jadi tuan-tuan tengok, durhaka mak bapak ini dosa besar. Allah reda bila mak bapak kita reda. Jadi kalau kita ni masih ada mak ayah, berkhidmatlah dengan baik. Al-khidmatu in ihtaj. Khidmat kepada mereka kalau mereka masih hidup ada. Saya tak ada dah tuan-tuan. Ayah saya mati 10 tahun yang lalu, mati malam 27 Ramadan. Nak raya dah tu. Serangan jantung. Mak saya mati tahun lepas, hari raya haji. Hari raya, malam tu nak raya, esok nak raya, malam ni. Kelang kabut sepecut balik ke Kelantan sampai di hospital. Mak saya tenang dah. Senang dia memang ada sakit tapi taklah teruk, dia main sekali. Jadi kalau kita ni ada lagi mak ayah tuan-tuan, jaga elok-elok. Kalau dia minta sesuatu, bagi. Dia duk kira lah. Ayah pencen pengetua 2,000. Mak pencen pengetua 2,000, 4,000. 4,000 ni makan 2 mulut. Orang tua-tua nak makan banyak mana? Beli sendirilah. Apa punya orang tua ni merepek. Jangan. Dia nak test kita. Dia kata mak teringin nak makan burger 3 tingkat. Okey mak cantik, tapi mak tak sahlah 3 tingkat, mak tak muat mulut. Dah tu setingkat pun setingkat, alamak beli mai. Ayah telefon, mat ayah teringin nak pakai jubah. Tengok ustaz pi pakai jubah, Tok Bilal pakai jubah, ayah teringin, mak boleh beli tak? Okey. Cantik, ayah nak jubah warna apa? Habaq mai. Kalau boleh warna hijau lah mat. Hijau tu comel sebab ayah pakai kopiah presiden putih, bersih. Okey cantik, pi ke daerah beli. Kalau kita kata beli sendiri, duit berlambak. Apa ni? Saya ni anak 7, isteri 18, campur saya 19, gaji 1,500 saja. Beli sendiri. Apa ni merewek? Jangan. Tuan-tuan, kalau dia mati pejam mata, kita akan kata silap dah aku hari tu, awak lah aku tak buat. Hang mana dia minta sikit-sikit. Khidmat kepada mereka. Adat katanya tuan-tuan, mereka nak hidup tak lama mana dah. Di khidmat. Jangan jadi neraka lah. Saya ikut satu cerita berlaku di satu negeri beberapa tahun yang lalu. Kesian tuan-tuan, keluar dalam metro. Mak dia duduk di kampung seorang-seorang. Ayah mati dah. Suami maklum ni mati. Anak dia 5 ni, kelima-lima ini orang-orang hebat di Lembah Kelang, Kuala Lumpur tu. Mengaji tinggi-tinggi, jadi pengarah syarikat lah, pengurus itu ni. Tapi tak pernah balik tengok mak bertahun-tahun. Tak balik. Maklum ni duduk di kampung, orang kampung bantu sikit-sikit. Atas kertas maklum ni hebat sebab anaknya hebat, koprat. Tapi dia jadi keparat.
Tapi maklum ni susah. Mai bulan Ramadan, tuan-tuan faham tak Ramadan? Selera kita berubah. Nak makan tu, nak makan ni. Termasuk maklum ni nak makan nasi ulam. Nasi ulam bulan puasa. Nak beli, tak ada duit. Kesian. Jadi dia pergi tepi kampung. Di kampung kan dia ada belakang tu pokok getah, hutan-hutan kampung tu. Dia pergi cari pucuk. Pucuk-pucuk tu nak buat nasi ulam, nak buat sendiri. Dalam duk cari pucuk-pucuk tu, tuan-tuan, dia pengsan. Dia pening, dia pengsan, dia rebah. Bila dia rebah di situ, tuan-tuan, tak ada siapa tahu. Seminggu baru jumpa. Seminggu ditemui, maklum ni sudah berbau mayatnya. Jadi orang kampung kata, patutlah tak nampak seminggu maklum ni pergi ke mana. Rupanya mati sudah maklum. Masa ditemui, tuan-tuan, pucuk kayu duduk di tangan. Pucuk dia cari itu duduk di sini, lekat lagi di sini. Menunjukkan kata dia nak makan nasi ulam. Anak-anak tak peduli. Anak-anak senang menikah dengan anak datuk dan sebagainya. Jadi ringkas cerita, adik kepada maklum ini menelefon anak-anak mereka ni. Bila telefon budak-budak ni kata, kalau kami balik pun bukan dia nak hidup dah. Kalau kami balik pun tak hidup. Lah ni makcik tolong uruskan jenazah mak saya. Tak balik. Anak-anak ini berjaya di dunia. Kalau mak dia kata, aku tak reda setitis air susu kamu minum, aku tak reda kamu, celakalah buat-buat ni. Dia tak akan bangun syurga. Ini masalah. Kita kata, ya Allah, awaklah jadi lagu ni. Bila dia belajar tinggi-tinggi, bukan makin dekat dengan Allah, makin jauh rupanya. Jenis tak mengaji agama. Tapi orang tua ni punya keringat, dia wang ringgit banyak mana nak bagi budak ni mengaji berjaya. Tapi dia jadi lagu tu. Maka hari ni tuan-tuan tidak miskin cerita anak pukul bapak, anak pukul mak, anak tarik subang mak sampai rebeh telinga. Dia buat macam-macam. Kan? Satu, dunia dah akhir zaman. Kedua, muncullah Nabi kata menandakan tanda kiamat itu, akan kamu tengok ramai anak-anak durhaka lah kepada ibu bapa mereka. Malam nisfu Allah tak akan ampunkan mereka. Kemudian orang-orang yang syirik kepada Allah juga tidak diampunkan dosa. Ini di antaralah ada beberapa perkara lagi. Jadi tuan-tuan, untuk Syaban ini fadilahnya ialah puasa. Belajar puasa. Puasa awal, kan Nabi kata 3 hari puasa pun sudah cukup. Kita nak buka puasa selawat-selawat, Nabi kata Allah ampunkan dosanya. Atau disebut, dia kata puasa awal Ramadan, Syaban, tengah Ramadan, tengah Syaban, akhir Syaban, 3 pun fadilat besar. Kalau dapat puasa terus sebulan Syaban, lagi hebat. Tapi payah sikit lah kan, Syaban sunat. Tapi maknanya fadilat itu ada. Dan Nabi sebut puasa paling hebat selepas puasa Ramadan ialah puasa Syaban. Sebab Syaban itu Nabi kata bulanku, Rajab bulan Allah, Ramadan bulan umatku, bulan kita lah. Jadi tuan-tuan, kita malam ni berkumpul, kita tak ada jaminan lagi untuk berpuasa tahun ini. Tak ada jaminan. Jangan kata tahun ini saya ini confirm boleh puasa pula. Belum. Masih ada hampir sebulan lagi boleh berlaku segala-galanya. Kalau esok nak puasa pun malam ni boleh jadi macam-macam. Cuma berdoalah dengan Allah Ta'ala, ya Allah, sampaikanlah aku dengan Ramadan. Aku nak puasa lagi. Seandainya kita boleh puasa lagi tahun ini, tuan-tuan, kita berjanji dengan diri kita, kita nak buat ibadat Ramadan sehabis baik. Ramai kawan kita dah mendahului kita. Kawan kita, kenalan kita, adik-beradik kita, saudara Islam telah pergi. Depa ni kalau ditanya, kamu nak mati ke nak puasa lagi tahun ni? Sudah tentu depa kata, aku nak puasa lagi Syekh. Tapi peruntukannya tidak ada lagi. Tiba-tiba peruntukan kita ada lagi. Kita sambut nanti, kita buat sehabis baik. Jadi tuan-tuan, sebelum mai Ramadan kena study sikit lah. Tengok-tengok. Siapa yang mesti puasa dia? Syarat puasa tu ada 4. Siapa dia? Tengoklah. Satu daripadanya ialah Islam lah. Syarat puasa Islam. Siapa tidak Islam tak payah puasa.
Operasi di Sungai Petani, saya terlibat dengan pejabat agama. Tangkap tengok. Saya tidak Islam, bos. Oh iya ke? Tengok IC tiket. Okey, jalan-jalan. Tak boleh tangkap, salah. Masa saya di Sabah dulu kerja dengan Muiz. Dia tangkap satu orang tua ni. Bos, saya tidak Islam, bos. Tidak Islam. Dia pakai bos lah. Bos, saya tidak Islam, bos. Nama pun semacam dengan kadazan, muka pun nak semacam, cakap pun macam tu. Saya tidak Islam, bos. Saya tidak Islam. Ya, tak apalah. Tapi saya kata, duduk di mana? Sebut. Punya takut tu sanggup kata tidak Islam. Bahaya buat ni. Saya kata, ada telefon tak di rumah? Ada. Masa tu handphone mana ada lagi? Tahun 90-an. Bagi nombor telefon, kita telefon balik ke rumah. Ni nak tanya ni, ayah kamu ada rumah tak? Tak ada. Pergi pekan. Ni nak tanya ni, ayah kamu ni makan babi ke? Hei, mana boleh? Kami orang Islam tahu. Dengar lagu tu, pecah rahsia lah. Mana ada kita orang Islam tahu, mana ada makan babi. Macam mana Pak Long kata tidak Islam? Dia lari lah, dia lari punya pecut, terjun sungai. Sungai Kinabatangan ni luas tau, luas, panjang. Sungai ini kaya dengan bujang senang. Tahu bujang senang? Boyong ganah-ganah. Tu, kawasan Bom Mokhtar tu, Kinabatangan. Terjun di sini sampai sebelah sana tu, berenang. Main takut ni, tentang pagar tinggi pun lepas tau. Coba anjing gila kejar kita, pagar tinggi pun stun lepas. Dia terjun sampai sana. Sampai sana dia babai. Cik babai kita. Saya kata tak apa, Pak Long tunggu. Sungai tu luas. Kita pun pi kok ni, naik jambatan, patah balik sampai dekat dia ni. Pak Long berendang pi semula belah sana. Pi. Tak boleh dah bos, tak boleh bos. Boleh mati saya bos. Pilah. Pegang tangan, tarik naik. Saya kata Pak Long nasib baik bulan puasa, buaya puasa belakang. Kalau tidak Pak Long lumat dah hari ni. Kan? Tuan-tuan pasal apa mereka takut? Sabah ni kalau tangkap orang puasa, tak puasa, dia boleh kereta mayat. Dia guna kereta mayat. Kereta jenazah tu. Kereta jenazah ni tuan-tuan ingat boleh main-main ke? Kita pun cuba try. Esok Ahad kita nak pergi makan nangis di Bukit Merah. Jadi ayahnya keretanya ada kereta Viva, tak muat. Tak apa ayah pergi cari van, pinjam. Main Masjid Mata Gedong, Tok Imam main pinjam kereta jenazah sehari. Balik-balik parking depan rumah. Pempek, kah isi barang kita nak pergi dah. Tengok terjun kok dapur habis lari. Ayah hang gila dah bawa balik kereta mayat. Siapa nak masuk? Bila kata bawa kereta mayat, dia punya takut. Dia Sumak kereta mayat dia tutup, dia pakat melompat dalam gudung. Sehingga orang-orang tepi tu kata ramainya mayat hari ni dia melompat. Kan? Tu yang jadi takut tu. Try di sini. Saya cuba cadangkan dulu pakai kereta mayat sekali. Qadi kita tak bagi. Jangan ustaz ada orang lemah jantung mati lah. Mati jenuh jawab kita. Kan dia tengok kereta mayat tu, tuan-tuan tengok kereta mayat tu. Kan inna lillahi wa inna yang tu rebah lah. Jadi kita study sikit, tengok-tengoklah niat puasa macam mana, batal puasa, sunat puasa, dan juga puasa ni yang paling payah sekali nak jaga lidah. Tak makan tak apa, tak minum tak apa, tak isap rokok pun tak apa, tapi lidah. Sebab tu Nabi sebut syurga rindu di bulan Ramadan kepada 4. Satu daripadanya orang yang disebut hifzul lisan, pandai jaga lidah. Pasal bila bersama dia nak mula cerita orang lah gini-gini. Tu masalah tu. Jadi kita berdoa moga-moga Allah panjang umur, kita berpuasa. InsyaAllah nanti Ramadan nanti ada sikit-sikit tazkirah. Kita dengar-dengarlah, ambil sedikit pengajaran. Baik, untuk malam ni dah pukul 9 dah. Lebih dah saya berhenti di sini. Saya minta maaf terlajak sikit. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Panjang umur kita jumpa lagi. Terima kasih Tuan Haji Sabri jemput saya. Dan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.